السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما واغفر لنا وارحمنا يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، وفقنا للخير، وفقنا للخير، وفقنا للخير يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا يا أكرم الأكرمين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية وحسن العمل. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah Ta'ala telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmah. Maka Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang akhir, dan dia adalah Nabi bagi umat kita, umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala atas umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita ingat dia sallallahu alaihi wasallam, kita rasa diri kita gembira, hati kita tenang. Apabila seorang bersalawat ke atasnya sallallahu alaihi wasallam, akan rasa hatinya tenang dan dirinya gembira. Dan dengan berkat bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipermudahkan urusan. Dengan berkat bersalawat ke atasnya sallallahu alaihi wasallam, seorang insya-Allah taala sembuh daripada penyakit dengan berkat bersalawat ke atasnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat bersalawat ke atasnya, insya-Allah seorang dapat hajatnya apa yang dia perlukan. Ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita. Muslimin dan muslimat, pada malam ini, malam 27 Rajab, yang mana ia malam yang istimewa dalam sejarah umat kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang istimewa pada sejarah Islam, yang ia malam yang telah berlaku padanya mu'jizah yang hebat, yang ia mu'jizatul Isra'i wal Mi'raj. Mu'jizat al-Isra' dan al-Mi'raj itu mu'jizah yang telah berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 27 Rajab, dan ini telah berlaku sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Ia telah berlaku pada tahun 6 daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, insya-Allah taala pada malam ini kita akan membahaskan tentang Al-Isra dan Al-Mi'raj. Tetapi sedangkan kita masih lagi syarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, matan Al-Aqidah At-Tahawiyah, maka dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah kita telah sampai ke tempat yang mana pengarang rahimahullah dia membahaskan tentang beriman dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita mula dengan membaca sedikit daripada Al-Aqidah At-Tahawiyah, dan daripada itu kita masuk balik untuk membahaskan tentang mu'jizah Al-Isra wal Mi'raj. Maka jom buka kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah supaya kita membaca sedikit tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kitab, dan kita akan sambung tentang Isra dan Mi'raj. Kata pengarang rahimahullah, kata Imam At-Tahawi,
wa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhul mustafa wa nabiyyuhul mujtaba wa rasuluhul murtada wa innahu khatamul anbiya'i wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin wa habibu rabbil alamin. Kata-kata yang indah daripada Imam At-Tahawi apabila dia mula membahaskan tentang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam At-Tahawi, wa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhul mustafa. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita umat Islam meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah hamba Allah, dia bukan Tuhan dan bukan anak kepada Tuhan. Bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Al-Mustafa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Mustafa, yakni yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sebut wa nabiyyuhul mujtaba, dan dia adalah Nabiullah, dia adalah seorang nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman bahawasanya Muhammad adalah utusan Allah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mujtaba maknanya juga adalah al-mukhtar, yakni yang terpilih sallallahu alaihi wasallam. ورسوله المرتضى يعني Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, kita meyakini dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa taala, perkataan al-Mustafa dan al-Mujtaba ada padanya tambahan pujian atas perkataan al-murtada, ke atas perkataan al-murtada. Kata Imam At-Tahawi, wa innahu khatamul anbiya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang akhir, tiada setelahnya nabi. Allah Taala telah berfirman, wa khataman nabiyyin. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab, walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan dia adalah nabi yang akhir, tiada setelahnya nabi. Ini adalah wajib diyakini. Muslimin dan muslimat, pengarang rahimahullah subhanahu wa ta'ala kata, wa habibu rabbil alamin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah habibullah. Kata pengarang, wa kullu da'wa nubuwatin ba'da nubuwatihi faghayyun wa hawa. Yakni setiap dakwaan kenabian setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia adalah kesesatan. Yakni yang dakwa dirinya Nabi setelah Muhammad, yang dakwa dirinya Nabi baru setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia sesat. Dan yang meyakini ada Nabi baru setelah Muhammad, maka dia adalah sesat. Dan ini merosakkan iman wal-iyadhu billahi ta'ala. Ini mendustakan Al-Quran wal-iyadhu billahi ta'ala. Kata pengarang, wa kullu da'wa nubuwatin ba'da nubuwatihi faghayyun wa hawa. Setiap dakwaan kenabian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu kesesatan dan hawa. Yani itu adalah apa yang seorang cenderung kepadanya daripada kesesatan. Maka wajib meyakini bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang akhir. Kata pengarang, wa huwa al-mab'utsu ila 'ammatil jinni wa kaffatil wara bil haqqi wal huda wan nuri wad dhiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah diutuskan kepada jin, kepada seluruh jin,
ila ammatil jinni wa kaffatil wara, kepada semua manusia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang Allah Taala mengutuskannya dan dia adalah rahmat daripada Allah. Dia telah mengutuskannya kepada seluruh manusia dan jin. Dia bukan hanya diutuskan kepada kaum Melayu atau kepada hanya kaum Arab. Bukan, bahkan dia diutuskan kepada seluruh manusia dan kepada seluruh jin. Dia telah diutuskan dengan al-haq bil-haqqi, dengan kebenaran, wal huda. Dia sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk. Apa yang dia ajar itu ada padanya petunjuk. Wa bin nuri wad diya. Dia telah diutuskan sallallahu alaihi wasallam dengan an-nur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan dengan Al-Quran, dan dia telah diutuskan dengan cahaya petunjuk yang dia telah membawa sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib beriman dengan Nabi Muhammad dan ikutnya. Apakah bukti kebenaran seorang nabi? Apakah dalil bukti kebenaran seorang nabi? Mu'jizat adalah bukti kebenaran seorang nabi. Mu'jizat yang ia perkara yang mencari adat, dan ia zahir bagi seorang yang dakwa dirinya nabi, dan ia menyokongnya, dan orang yang melawan nabi tidak dapat buat sepertinya. Ini adalah mu'jizat. Maka mu'jizat adalah bukti kebenaran seorang nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala telah memberi kepadanya banyak mu'jizat. Banyak mu'jizat telah diberi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada ulama yang kata mu'jizat-mu'jizat yang telah diberi kepadanya sallallahu alaihi wasallam pada masa kehidupannya sahaja, ia lebih daripada 3,000 mu'jizat. Lebih daripada 3,000 mu'jizat sallallahu alaihi wasallam. Dan mu'jizatnya yang paling agung adalah Al-Quran Al-Karim, yang mana ia mu'jizat yang berterusan sampai zaman kita sekarang. Al-Quran Al-Karim, yang mana orang-orang yang fasih di kalangan Quraisy yang telah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mampu untuk membuat walaupun seperti surah yang paling pendek di dalam Al-Quran Al-Karim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala telah menyokongnya dengannya adalah mu'jizat haninul jid'i, yakni apabila batang pohon tamar menangis kerana rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam masjidnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dibuat mimbar baginya di dalam masjidnya, dia buat khutbah dalam keadaan bersandar kepada satu batang pohon tamar. Maka setelah dibuat kepadanya mimbar, maka Rasulullah meninggalkan batang pohon tamar itu dan dia naik atas mimbar. Apabila dia naik atas mimbar, Rasulullah mula bercakap, maka batang tamar itu mula menangis. Sahabat melihat dari mana datang suara tangisan itu. Mereka tengok di dalam masjid tidak ada manusia yang keluar daripadanya suara itu. Maka mereka dapat bahawasanya ia datang daripada batang tamar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersandar kepadanya biasanya apabila dia memberi ucapan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya, maka batang tamar itu menangis, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah turun dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peluk batang tamar itu, maka ia diam. Dan baginda sebut yang mafhumnya, jika saya tidak peluknya, sesungguhnya ia akan menangis sampai hari kiamat.
Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini salah satu daripada mukjizatnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mukjizatnya yang banyak yang Allah Taala telah menyokongnya dengannya adalah mukjizat apabila air keluar daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat yang sangat hebat. Apabila air keluar daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada jalan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahawasanya dia kata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanat salatul asri. Yani saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk waktu salat asar. Faltamasa an-nasul wudu'a, yani ramai orang manusia mereka mahu dapat air untuk berwudu tapi mereka tidak dapat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa kepadanya air untuk dia berwudu dengannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masukkan tangannya di dalam bekas itu dan air mula keluar daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, fara'aitul ma'a yanbu'u min tahti asabi'ihi fatawadda an-nasu hatta tawadda'u min 'indi akhirihim. Yani dia kata aku telah melihat air keluar daripada bawah jari-jari baginda sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi dalam syarahan hadis ini dia kata air telah keluar daripada tangannya sallallahu alaihi wasallam. Daripada tangannya air keluar dengan kuat. Bukan titisan-titisan, tak. Keluar dengan kuat. Sampai manusia yang ada, mereka berwudu, semua mereka dapat berwudu. Pada satu riwayah telah dikatakan kepada Anas, berapa kamu pada saat itu? Dia kata 300. Mereka adalah 300 orang, semua mereka berwudu daripada air itu. Dan bukan satu kali telah berlaku ini keluar air daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada juga kisah-kisah yang lain. Ada kisah-kisah yang lain seperti hadis Jabir yang mana dia mengkhabarkan pada perang Al-Hudaybiyah juga berlaku seperti ini. Tetapi apabila dia dipersoalkan berapa orang kamu pada waktu itu, maka dia kata jika kami adalah 100,000 niscaya air itu cukup bagi kita. Tapi pada ketika itu kami adalah 1,500 orang. 1,500 orang semua mereka telah menggunakan air yang telah keluar daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara mukjizatnya yang ia bukti kebenarannya, apabila Rasulullah dia tunjukkan dengan jarinya kepada bulan terbelah dua. Satu bahagian turun, satu bahagian kekal. Dan orang yang jauh daripada Makkah pun dia telah melihat itu. Ini maknanya ini bukan sihir. Ini adalah mukjizat yang Allah Ta'ala telah menyokong dengannya kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kenapa kita mahu membahaskan tentang Isra dan Mi'raj? Dan kenapa pada setiap malam 27 Rajab kita akan menyambut Al-Isra wal Mi'raj? Kenapa? Untuk memperingatkan manusia bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami ikut adalah Rasulullah, utusan Allah yang disokong oleh Allah dengan mukjizat yang ia bukti kebenarannya sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Al-Isra wal Mi'raj mukjizah yang hebat yang mana disebut di dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra tentang mukjizat Al-Isra. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Dalam ayat ini Allah Ta'ala telah mengkhabarkan tentang mu'jizat Al-Isra'. Al-Isra' dari sudut bahasa maknanya perjalanan pada waktu malam. Ini adalah makna Al-Isra' dari sudut bahasa. Allah Ta'ala telah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Perkataan Subhana itu daripada as-sabh. As-sabh dalam bahasa Arab maknanya at-taba'ud. At-taba'ud. Dan di sini maknanya Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah. Maha suci Allah Ta'ala daripada semua sifat yang tidak layak baginya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah Ta'ala telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Dan di sini perkataan bi'abdihi, yakni maksud dengannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan bahawasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke darjat-darjat yang tinggi, maka telah diwahyukan kepadanya, Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad yang mafhumnya, Allah Ta'ala berfirman yang mafhumnya, wahai Muhammad, dengan apa saya memuliakan kamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bi an tansubani ila nafsika bil ubudiyah, yakni dengan kamu menisbahkan aku kepada kamu dengan al-ubudiyah. Maka Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Isra' firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maka sandaran ini bi'abdihi, yakni dengan hambanya, ini adalah kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala telah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ini. Allah Ta'ala telah berfirman bi'abdihi, yakni dengan hambanya. Hamba-hamba Allah banyak, sangat banyak hamba-hamba Allah. Tetapi hamba ini hamba yang sangat-sangat mulia, yang dia adalah seafdal hamba Allah, seafdal ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman tentangnya bi'abdihi, yakni dengan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laila, kita di sini melihat perkataan Laila nusiba ala dharfiyah. Ini dalam ilmu bahasa Arab ia mansub dan ada tanwin atasnya, dan ini berdasar kaidah dalam bahasa Arab menunjukkan bahawasanya al-Isra' ia telah berlaku pada sebahagian daripada malam itu. Tidak mengambil sepanjang malam, sebahagian daripada malam itu. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Masjidul Aqsa, daripada Makkah ke Masjidul Aqsa, naik ke langit dan turun, ia tidak mengambil pun sepanjang malam, bahkan sebahagian daripada malam itu sahaja. Allah berfirman, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, yakni daripada al-masjidul haram ke al-masjidul aqsa. Daripada al-masjidul haram di mana? Di Makkah al-Mukarramah. Makkah al-Mukarramah, yang mana ia tempat yang diberkati oleh Allah, yang kita semua rindu untuk nak sampai ke sana. Dan kita sekarang apabila melihat gambar-gambar menunjukkan
Al-Kaabah di sana sekelilingnya kosong dan hamba-hamba Allah telah dihalang daripada sampai ke sana. Pada masa sekarang kita rasa sangat sedih. Sangat sedih, hamba-hamba Allah rindu kepada Baitullahil Haram. Mahu sampai ke sana, mahu buat doa. Tetapi mereka tidak mampu, dihalang sekarang. Allahumma ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, yassir lana an nazura al-Ka'bah al-Sharifah wa an nahujja wa na'tamira ya Allah ya Karim. Allahumma yassir lana dhalik. Muslimin dan muslimat, Al-Masjidul Haram adalah masjid yang paling afdal dan salat di dalamnya pahalanya berkali-kali ganda lebih banyak daripada salat di masjid yang lain. Dan ada baginya hukum hakam yang khas pun. Di dalamnya Al-Kaabah, dan Al-Kaabah Al-Musharrafah telah dibina kali pertama oleh Sayyiduna Adam alaihi salam. Setelah 40 tahun daripada membina Al-Kaabah, dia telah pergi dan membina Al-Masjidul Aqsa. Maka Al-Kaabah dan Al-Masjidul Aqsa kedua-duanya dibina kali pertama oleh Adam alaihi salam. Tapi setelah itu binaannya telah dibaharui banyak kali. Binaan Al-Kaabah dan juga binaan Al-Masjidul Aqsa telah dibaharui banyak kali. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, adapun Al-Masjidul Aqsa maka ia berada di Palestin, di Baitul Maqdis, dan telah dinamakan Al-Masjidul Aqsa dengan demikian kerana ia jauh daripada Al-Masjidul Haram. Dinamakan Al-Aqsa kerana ia jauh daripada Masjidul Haram, dinamakan dengan Al-Aqsa. Allah Ta'ala berfirman, Alladhi barakna hawlah, Alladhi barakna hawlah, yakni yang Allah Ta'ala telah memberkati sekelilingnya, sekeliling Al-Masjidul Aqsa. Kerana Al-Masjidul Aqsa, ramai para anbiya telah hidup di sana, di tempat itu, di Biladus Syam. Biladus Syam yang ada di dalamnya Al-Masjidul Aqsa, ada di dalamnya Baitul Maqdis. Apakah Biladus Syam? Zaman sekarang ia merangkumi 4 negara: Lebanon, Syria, Palestin, Jordan. Zaman dahulu ulama apabila mereka mentarifkan Asyam, mereka kata min al-Arishi ila Balis, daripada al-Arish sampai ke Balis. Arish itu sebelah Mesir, Balis itu sebelah Iraq. Maka apa yang ada antara itu dinamakan dengan Asyam. Maka kebanyakan wahyu yang telah turun atas para anbiya alaihimus salatu wassalam, ia turun di Asyam. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan di Asyam berkat. Asyam ada padanya rahmat, ada padanya berkat. Maka tempat itu Allah Ta'ala, tempat yang di sekeliling Masjidul Aqsa, Allah Ta'ala berfirman, Alladhi barakna hawlah, yakni yang Allah Ta'ala telah memberkati sekelilingnya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, linuriyahu min ayatina. Mafhumnya, untuk mempertunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujuan daripada Isra adalah untuk dipertunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kekuasaan Allah. Untuk mempertunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pergi daripada Makkah ke Masjidul Aqsa bukan kerana Allah ada di dalam Al-Masjidul Aqsa, tidak. Kerana Allah yang mencipta segala tempat dan segala arah, tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan arah. Dia bukan di Makkah, bukan di Palestin, bukan atas di langit, dan bukan tersebar di semua tempat seperti udara. Bahkan Allah Maha Suci daripada berada di tempat atau arah seperti kita, seperti makhluk. Kerana ini kata ulama kita, Allah ada tanpa tempat. Muslimin dan muslimat, pada malam 27 Rajab,
pada malam itu datang Jibril alaihi salam ke rumah Ummi Hani di Makkah Al-Mukarramah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu dia tidur di rumah Ummi Hani. Rumah Ummi Hani di satu tempat namanya Ajiyad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di sana. Ummu Hani itu adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adik-beradik dengan Ali bin Abi Talib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu dia tidur di rumah Ummi Hani bersama bapa saudaranya Hamzah dan bapa saudaranya Ja'far ibn Abi Talib. Jibril datang membuka atap rumah Ummi Hani tanpa yang ada di dalam rumah rasa, tanpa gugur atas mereka batu atau tanpa gugur atas mereka tanah. Dia masuk, dia telah mengajutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia telah membawanya ke Al-Masjidul Haram. Dan di sana depan Al-Ka'bah, Jibril alaihi salam telah membelah dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Syaqqa sadrahu. Dia telah membelah dadanya sallallahu alaihi wasallam tanpa Rasulullah rasa sakit. Dan dia telah membasuhnya dengan air Zamzam. Dan Jibril alaihi salam telah membawa satu bekas daripada emas yang ia penuh dengan hikmah dan iman, dan dia telah tuangnya dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia telah meletakkan padanya sirrul hikmah wal iman. Kemudian Jibril telah mengembalikannya seperti sebelum. Yani tidak ada tanda-tanda atas dadanya sallallahu alaihi wasallam bahawasanya dadanya telah dibelah, telah kembali seperti sebelum. Dan ini kali kedua yang mana Jibril membelah dada baginda, kerana dia sebelum itu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Halimah As-Sa'diyah yang menyusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Jibril datang dan telah membelah dadanya sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan apa yang berlaku. Baginda bersabda, "Thumma utitu bil buraqi." Yani kemudian telah dibawa kepada saya al-buraq. Al-buraq itu apa? Satu binatang daripada syurga. Baginda bersabda, "Wa huwa dabbatun abyadu tawil fawqa al-himari wa duna al-baghli yada'u hafirahu 'inda muntaha tarfih." Yani ia adalah satu binatang yang warnanya putih, ia panjang, lebih besar daripada keledai, tapi lagi kecil daripada bagal. Bagal itu apa? Bagal itu adalah anak kepada kuda dengan keledai. Dinamakan bagal. Dalam bahasa Inggeris kita namakannya mule. Itu bagal. Maka baginda menyifatkan al-buraq itu dengan fawqal himari wa dunal bagal, lebih besar daripada keledai tapi lagi kecil daripada bagal. Yada'u hafirahu 'inda muntaha tarfih, ia meletakkan kakinya pada tempat yang paling jauh yang matanya dapat melihat. Mana matanya dapat melihat tempat yang paling jauh, di sana dia meletakkan kakinya. Dan al-buraq ini ajib. Ini binatang daripada syurga. Ia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat. Dengan cepat ia pindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia mahu menunggang al-buraq, baginda bersabda, fastas'abat alayya. Yani al-buraq itu
mula bergerak dan melompat apabila baginda mahu menunggangnya. Maka kenapa? Kenapa Al-Buraq bergerak seperti itu? Subhanallahil azim. Kerana Al-Buraq, kata ulama, kerana Al-Buraq gembira bahawasanya Rasulullah seafdal ciptaan Allah akan berada atasnya pada malam itu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jibril dia pegang Al-Buraq, dia kata kepadanya, "Uthbut, tetaplah wahai Buraq. Fa wallahi ma rakibaka ahadun akramu 'ala Allah min Muhammad." Yani demi Allah, tiada seorang yang pernah menunggang kamu yang mana dia lebih mulia daripada Muhammad. Yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia yang pernah menunggang Al-Buraq. Adakah ada seorang Nabi yang pernah menunggang Al-Buraq sebelum Muhammad? Al-Azraqi dalam kitabnya Akhbaru Makkah, dia sebut bahwasannya Ibrahim pun alaihi salam pernah menggunakan Al-Buraq. Maka ini daripada Jibril, katanya ini menunjukkan bahwasannya Muhammad adalah seafdal para anbiya alaihi salatu wassalam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, betapa indahnya dalam keadaan yang kita dalamnya sekarang. Kita ramai orang rasa sedih dan stres dan fikir tentang corona. Tapi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatinya tenang dengan cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada musibah, ada bala, ada kesedihan, hilangkan itu dengan bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita ingat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril telah mula perjalanan yang mulia daripada Makkah ke Al-Masjidul Aqsa. Apabila mereka mula perjalanan itu dan Rasulullah berada atas Al-Buraq bersama Jibril menuju ke Al-Masjidul Aqsa, Rasulullah telah melihat banyak perkara yang ajib sedang dia atas Buraq. Dan dia telah berhenti pada beberapa tempat sebelum sampai ke Al-Masjidul Aqsa. Telah berhenti dalam beberapa tempat. Tempat pertama mereka berhenti padanya, satu tempat yang penuh dengan pohon-pohon tamar. Dengan pohon-pohon tamar. Maka Jibril alaihi salam telah minta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk turun dan salat 2 rakaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, salat 2 rakaat. Jibril tanya kepada Rasulullah, "Atadri aina sallait?" Yani adakah kamu tahu di mana kamu telah salat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu a'lam." Jibril jawab, "Sallaita fi Yathrib." Yani kamu telah salat di Yathrib. Yathrib nama bagi Al-Madinah Al-Munawwarah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah kepadanya. Sebelum Rasulullah berhijrah kepadanya dinamakan dengan Yathrib. Setelah Rasulullah berhijrah sudah dinamakan dengan Al-Madinatul Munawwaratu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambung perjalanannya bersama Jibril atas Buraq, berhenti di tempat yang lain dan dia salat juga 2 rakaat. Jibril tanya kepadanya, "Atadri aina sallait?" Adakah kamu tahu di mana kamu telah salat? Maka Rasulullah jawab, "Allahu a'lam." Maka Jibril alaihi salam telah mengkhabarkan kepadanya, "Sallaita fi Turi Saina." Yani Tur Saina itu tempat yang mana Musa alaihi salam telah dengar padanya kalam Allah Ta'ala yang azali, yang ia tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Di sini satu isu tentang akidah yang sangat-sangat penting difahami. Maka harap semua muslimin dan muslimat yang sedang melihat kita
fokus betul-betul tentang ini. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah tidak seperti sesuatu. Dia bukan seperti manusia, bukan seperti cahaya, bukan seperti malaikat, bukan seperti langit atau bumi. Allah bukan jisim besar seperti gunung, bukan jisim kecil seperti habuk atau semut. Bahkan Allah tidak seperti sesuatu. Allah berfirman, "Laisa kamithlihi syai'", yakni dia tidak seperti sesuatu daripada ciptaannya. Juga kalam Allah tidak seperti kalam manusia, tidak seperti kalam yang baharu. Maka kalam Allah yang ia sifatnya yang azaliyah, ia tanpa huruf, tanpa suara dan tanpa bahasa. Seperti mana kita telah membahaskan pada 2 hari lepas apabila kita membahaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita kata di antara sifat-sifat Allah yang wajib ke atas orang mukallaf beriman dengannya adalah al-kalam. Kalam Allah yang azali, tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Maka Musa alaihi salam, apabila dia ada di At-Tur, dia telah dengar kalam Allah yang azali, yang tidak ada baginya permulaan, tidak ada baginya akhir, tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa, tidak seperti kalam makhluk, tanpa Allah berada di dalam At-Tur. Kerana Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Musa ada di At-Tur, adapun Allah ada tanpa tempat. Hijab telah diangkat daripada pendengaran Musa, maka Musa dengar kalam Allah yang azali. Kemudian dikembalikan hijab, maka Musa tidak dengar. Kerana kalam Allah yang azali tanpa permulaan dan tanpa akhir. Dan jangan cuba untuk menggambarkan Allah atau kalam Allah yang azali. Kita telah belajar sebelum ini dalam syarahan At-Tahawiyah, kita telah belajar bahawasanya tidak boleh menggambarkan Allah. Allah Subhanahu wa taala la tudrikuhu al-awham, tidak boleh dikhayalkan atau digambarkan dalam fikiran. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Tidak boleh menggambarkan Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambung perjalanannya bersama Jibril atas buraq pada malam itu yang mulia sampai ke tempat yang lain, Madian, kota Nabiullah Shu'aib. Juga Rasulullah turun dan salat 2 rakaat. Kemudian sambung perjalanannya juga ke tempat yang lain, tempat yang namanya Baitul Lahm. Rasulullah juga turun dan salat di sana. Dan Baitul Lahm adalah tempat kelahiran Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihi salam. Dia telah lahir di sana, di Baitul Lahm. Dan apakah boleh difahami daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di tempat kelahiran Isa alaihi salam? Ini bukti bahawasanya tempat kelahiran para anbiya, tempat yang diberkati, boleh pergi untuk menziarahinya. Seperti itu juga maqam para anbiya alaihimus salatu wassalam. Kalau tempat kelahiran Isa, Rasulullah pergi menziarahinya pada malam Isra dan Mi'raj. Apatah lagi kalau maqam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seafdal ciptaan Allah. Betapa berkatnya besar maqamnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pergi dan dapat menziarahi maqamnya, beruntunglah dia. Tapi sekali lagi, sekarang hamba-hamba Allah yang salih rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahu pergi untuk ziarah maqamnya, tapi dalam keadaan ini juga tidak mampu. Tidak mampu, sudah dihalang daripada sana. Semoga Allah Ta'ala mengangkat bala ini daripada umat Islam dan mempermudahkan bagi kita sampai ke tanah yang suci. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, apabila kita menziarahi maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau maqam para anbiya atau maqam para awliya dan salihin, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahawasanya tempat itu diberkati kerana ada padanya orang yang derajatnya tinggi.
Maka kalau kita pergi ke makam Rasulullah dan kita buat doa di sana, kita tidak meyakini bahawasanya Rasulullah mencipta bagi kita kebaikan. Tidak. Allah dia maha pencipta bagi segala sesuatu. Semua sesuatu dicipta oleh Allah. Maka kita apabila berdiri dan buat doa depan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau maqam para awliya dan salihin, kita meyakini bahawasanya tempat yang diberkati oleh Allah, doa di dalamnya mustajab. Maka kita harap doa kita makbul di tempat itu. Seperti mana kita apabila berdiri depan Kaabah dan buat doa, kita tidak meyakini Kaabah mencipta bagi kita kebaikan. Allah yang mencipta segala sesuatu. Tetapi kita meyakini bahawasanya tempat itu diberkati oleh Allah. Kita harap doa kita makbul di tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat di Baitul Lahm, dia sambung perjalanannya dan sampai ke Baitul Maqdis, sampai ke Al-Masjidul Aqsa. Dan di sana Rasulullah turun dan dia telah ikat Al-Buraq dengan bulat besi yang biasanya para anbiya sebelumnya apabila sampai ke Masjidul Aqsa akan ikat binatang mereka dengannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia masuk ke dalam masjid dan dia telah melihat semua para anbiya yang telah diutuskan sebelumnya sudah berada di sana di dalam Al-Masjidul Aqsa. Al-Masjidul Aqsa tempat pertemuan para nabi alaihimus salatu wassalam. Allah yang maha berkuasa ke atas setiap sesuatu telah memperkumpulkan para anbiya alaihimus salatu wassalam daripada Adam, nabi yang pertama, rasul yang pertama, sampai kepada Muhammad, rasul yang akhir, sallallahu wasallam alaihim ajma'in. Semua mereka telah diperkumpulkan di dalam Al-Masjidul Aqsa pada satu masa. Maka Al-Masjidul Aqsa yang kita juga rindu kepadanya, tapi juga ramai orang dihalang daripadanya, tidak mampu sampai. Maka Al-Masjidul Aqsa itu tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengimamkan salat di Al-Masjidul Aqsa dan para anbiya semua mereka telah ikutnya dalam salat. Muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia habis salat, datang kepadanya Jibril alaihi salam. Dia telah membawa bersamanya dua bekas daripada syurga. Satu bekas ada di dalamnya susu dan satu bekas ada di dalamnya khamar daripada syurga, bukan khamar dunia. Yang mana khamar syurga tidak memabukkan, tidak menghilangkan akal, tidak menjadikan mudarat pada badan. Maka Rasulullah pilih susu. Maka kata Jibril, ikhtartal fitrata, yakni kamu telah pilih, pegang dengan agama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya atas buraq telah melihat perkara-perkara ajib. Allah berfirman, linuriyahu min ayatina, yakni untuk mempertunjukkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara apa yang dia telah melihat dunia ini dalam rupa wanita yang tua. Maknanya apa? Maknanya apa yang kekal bagi dunia ini sangat kurang daripada apa yang telah berlalu atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain. Dan Rasulullah memberi isyarat dengan dua jari ini, yakni kekal bagi hari kiamat, masa yang ia kurang daripada apa yang
telah berlalu atas dunia ini. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, kita umat yang Allah menjadikannya pada akhir zaman. Dan subhanallah al-azim, telah warid tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat, ada tanda-tanda yang kecil, ada tanda-tanda yang besar. Di antara tanda-tanda yang kecil, zahirnya penyakit-penyakit yang tidak diketahui oleh manusia ubat baginya. Tersebar penyakit setiap satu tempoh, penyakit baru. Tengok sekarang penyakit ini, COVID-19, yang mana negara-negara besar tengah cari ubat baginya, belum dapat. Belum tahu apakah ubatnya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini di antara tanda-tanda kiamat yang kecil. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara mereka yang sentiasa buat persediaan untuk hari akhirat, dan tidak malas, dan tidak lalai, dan tidak lupa diri mereka dalam dunia ini tanpa buat persediaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat juga pada perjalanannya itu telah melihat contoh bagi setengah orang yang mereka kepala-kepala mereka dipecahkan dengan batu oleh malaikat. Dipecahkan kepala mereka, kemudian dikembalikan semula. Kemudian dipecahkan, kemudian dikembalikan semula. Kemudian dipecahkan, dan seperti itu. Dia tanya kepada Jibril, siapakah mereka? Jibril mengkhabarkan, mereka ini yang kepala-kepala mereka berat daripada menunaikan salat. Subhanallahil azim. Meninggalkan salat fardu, meninggalkan salat yang wajib. Sedangkan salat fardu yang wajib adalah perkara yang pertama yang hamba akan dipersoalkan tentangnya di hari akhirat, setelah dia dipersoalkan tentang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Tapi ada ramai orang yang meninggalkan salat yang wajib. Ada ramai wanita yang meninggalkan salat yang wajib kerana sibuk dengan anaknya, atau tengah buat sesuatu di dalam rumah, maka dia tidak berhentikan untuk salat yang wajib. Sibuk dengan anak, dengan ini, dengan itu. Atau ada setengah pemuda-pemudi sibuk dengan tengok movie, tidak berhentikan movie kerana mahu salat, tidak buat. Dia tinggalkan salat dan sambung movie. Hati apa itu yang ada pada mereka? Hati apa itu yang meninggalkan salat yang wajib kerana mahu tengok TV, kerana mahu sembang-sembang dengan kawan? Masya Allah al-azim. Muslimin dan muslimat, ingatkan kepada yang meninggalkan salat yang wajib bahawasanya Rasulullah telah melihat pada malam Al-Isra wal Mi'raj, contoh bagi mereka yang meninggalkan salat yang wajib, kepala mereka dipecahkan, kemudian dikembalikan semula. Muslimin dan muslimat, sekarang juga kita melihat setengah ibu bapa yang mana apabila anak mereka pergi musafir untuk belajar di satu universiti yang jauh, dia harian call anak dia. Tapi apabila call anak dia, dia tanya tentang apa kepada anak? Dia tanya kepadanya tentang makanannya, tentang minumannya, tentang berapa A dia telah dapat, berapa B dia telah dapat, berapa semester yang tinggal bagi dia, apakah dia makan pada semalam, jenis nasi apa yang dia telah makan. Tapi tidak tanya kepadanya, hari ini telah solat subuh ke atau tidak? Tidak tanya. Tidak tanya kepadanya tentang solat. Muslimin dan muslimat yang sayang kepada anaknya, hendaklah dia sentiasa ingatkannya dengan solat yang wajib. Dan Rasulullah SAW telah melihat contoh bagi setengah orang, lidah mereka dipotong dengan gunting daripada api. Dipotong lidah mereka dengan gunting daripada api. Maka
dia telah tanya kepada Jibril tentang mereka. Jibril kata, mereka ini khutabaul fitnah, yang buat khutbah untuk memfitnah, untuk menyebarkan fitnah di kalangan manusia. Seperti setengah orang yang kita melihat mereka dakwah diri mereka beragama Islam, dan pada masa sama mereka mengkafirkan umat Islam secara umum. Mereka tuhma umat Islam dengan kufur, dengan syirik, kemudian menghalalkan darah mereka, wal'iyadzu billahi ta'ala. Ini golongan-golongan yang teroris, yang mereka tolak aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, membawa aqidah baru dan tolak aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dakwah diri mereka hanya yang Muslim dan semua selain mereka kafir dan darahnya halal. Ini adalah fahaman teroris, fahaman yang menghancurkan negara-negara. Maka kena berhati-hati daripada fahaman itu. Hendaklah kita pegang dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita sentiasa jaga anak kita untuk pegang dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Seperti aqidah yang kita belajar, aqidah At-Tahawiyah, hendaklah difahami. Kalau aqidah jatuh, kalau aqidah rosak, semua setelahnya akan rosak. Kerana ini perlu dijaga aqidah. Setengah orang buat khutbah, dia buat ucapan, tapi memfitnah, dia sebarkan fitnah di antara orang. Ada setengah orang yang mengkafirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah kerana mereka mengajar sifat 20. Kerana dia ada keyakinan bercanggah dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada setengah orang yang mengkafirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah kerana mereka menyambut sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Isra' dan Mi'raj, atau kerana buat majlis tahlil atau talqin atau baca Yasin malam Jumaat. Maka fahaman ini sangat bahaya, perlu berhati-hati daripadanya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia melihat juga apabila berada atas buraq, dia telah melihat keadaan orang-orang atau contoh bagi setengah yang mana mereka meninggalkan daging yang segar, yang baik, dan pergi makan daripada daging yang busuk, yang tidak baik. Rasulullah tanya kepada Jibril, siapakah mereka? Jibril jawab, mereka ini az-zunat, mereka ini yang melakukan zina. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Mereka tinggalkan yang halal, yang ia nikah, dan pergi kepada yang haram, yang ia zina. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, betapa pentingnya zaman sekarang kita jaga anak-anak kita, khususnya dengan banyak perkara yang merosakkan akhlak yang tersebar di sini dan di sana. Betapa pentingnya kita jaga anak-anak kita. Bagaimana nak jaga anak kita? Dengan mengajar kepada mereka ilmu agama. Apabila seorang ada dalam hatinya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mana-mana dia berada, insya-Allah dia akan lari daripada dosa, menjauhi dosa. Tapi apabila dalam hati ada kegelapan, hati sudah rosak dengan dosa-dosa, maka boleh jadi seorang sampai kepada keadaan dia buat dosa terang-terang dan dia tidak malu. Bukan hanya buat dosa apabila dia berseorangan, bahkan boleh jadi sampai ke tahap dia buat dosa terang-terang tanpa dia rasa malu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, dengan ilmu agama keadaan seorang jadi lebih baik. Khususnya sekarang ramai orang duduk di dalam rumah, ramai orang sibuk dengan TV, dengan movie, dan movie itu yang mereka hadir. Bukankah ada kesan atas hati? Movie itu siapa yang buatnya? Adakah para salihin dan para ulama yang duduk buat movie itu? Bukan. Maka movie-movie itu yang dilihat siang dan malam ada kesannya atas hati. Hendaklah kita pada waktu ini kita kumpulkan anak-anak kita, datanglah hadir majlis ilmu. Kamu duduk di dalam rumah daripada pagi sampai malam. Buat apa?
Duduk hadir majlis ilmu. Ini yang sekarang kita mampu. Kita buatnya online. Ini yang kita mampu untuk nak sampaikan ilmu. Hendaklah kita sibukkan diri kita dengan kebaikan sebelum syaitan menyibukkan kita dengan dosa, dengan haram, dengan perkara yang tidak ada manfaat. Muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia atas buraq, dia telah dapat satu bau, dia dapat bau yang harum sampai kepadanya. Malam ini special, maka kita akan sambung lagi mungkin sampai pukul 11 untuk malam ini, kerana malam ini special mahu sambung syarahan tentang Isra dan Mi'raj insya-Allah taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dia atas buraq, dia dapat bau yang harum. Bau yang harum itu ditanya Jibril kepadanya. Jibril mengkhabarkan ini bau datang daripada maqam Mashitah binti Fir'aun. Siapa Mashitah binti Fir'aun? Siapakah dia? Seorang wanita mukminah, muslimah daripada pengikut Musa alaihi salam. Kerana semua para anbiya beragama Islam, daripada Adam sampai Muhammad, semua mereka beragama Islam. Daripada Adam sampai Muhammad, semua mereka beragama Islam. Maka Mashitah ini pada suatu hari sedang dia mengikat rambut anak Fir'aun yang perempuan, jatuh sikat daripada tangannya. Dia mahu mengambilnya, dia kata Bismillah. Maka siapa yang dengarnya? Anak Fir'aun itu. Anak Fir'aun itu dia kata kepadanya, adakah kamu ada Tuhan selain ayah aku? Kata Mashitah, Rabbi wa Rabbu abiki huwa Allah. Yani Tuhan saya dan Tuhan ayah kamu adalah Allah. Anak Fir'aun itu kata, saya akan mengkhabarkan kepada ayah. Dia pergi dan mengkhabarkan kepada ayahnya Fir'aun. Dan Fir'aun seorang raja yang zalim, yang kafir, yang dia sangat benci kepada orang Islam. Maka dia panggil Mashitah. Dan anak-anak Mashitah, dia sediakan satu bekas yang besar, ada dalamnya air, dan dia buat api bawahnya sampai air itu mendidih. Maka dia kata kepada Mashitah, dia mengancam Mashitah dan kata kepadanya, tinggalkanlah agama kamu, jika tidak saya akan membunuh kamu dan anak-anak kamu ini semua. Mashitah kata, saya tidak akan tinggalkan agama ini, agama Islam, agama yang mulia. Maka dia telah mengambil anaknya yang pertama dan mencampaknya dalam air panas. Dia mati depan dua mata ibunya. Biasanya kalau anak kita jatuh atas tangga, kita rasa hati kita jatuh bersamanya. Apatah lagi kalau anak kita dibunuh depan dua mata kita. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apakah dia rasa? Sekarang kalau anak kita ditimpa dengan COVID-19, apakah kita rasa? Apakah kita rasa? Subhanallahil azim. Maka Mashitah sabar dan tetap dalam agama Islam. Fir'aun mengambil semua anaknya yang kecil dan mencampak mereka, membunuh mereka dengan air panas. Allahu Akbar. Apabila dia sampai kepada anaknya yang masih lagi menyusu, Mashitah pegang anaknya, tidak mahu bagi kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mahu mengambilnya. Maka pada ketika itu zahir perkara yang ajib. Allah Ta'ala menjadikan bayi yang kecil bercakap dengan bahasa yang jelas. Dia kata, Ya ummahu asbiri wa la tataqa'asi fa innaki 'alal haqq fa inna 'adzabal akhirati ashaddu min 'adzabid dunya. Yani, wahai ibuku, tetaplah atas kebenaran ini, jangan kamu meninggalkan agama Islam. Kamu sesungguhnya ada atas kebenaran. Dan sesungguhnya azab di hari akhirat lebih berat, lebih pedih daripada azab di dunia ini. Maka Fir'aun mengambil anaknya dan membunuhnya, dan datang dan sampai kepada Mashitah.
Sebelum dia membunuh Masyitah kata, saya ada satu permintaan. Setelah membunuh saya, maka kumpulkanlah tulang-tulang saya dan tulang-tulang anak saya dan kumbumikanlah ia dalam satu kubur. Firaun kata, saya akan buat. Maka dia telah membunuh Masyitah rahimahullahu ta'ala. Apabila Rasulullah berlalu atas makamnya, dia atas burak, dapat bau yang harum. Seolah-olah dia mahu kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tetap dalam agama kamu dan agama semua para anbiya, agama Islam yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dia telah melihat setengah orang, contoh bagi setengah orang yang mereka mencucuk tanam kemudian dapat hasil pada 2 hari. Dia tanya kepada Jibril, siapakah mereka? Maka Jibril kata, mereka ini yang berjihad. Dan dia telah melihat juga contoh-contoh bagi perkara-perkara yang lain. Tetapi kita tidak akan sebut semuanya kerana kita mahu lagi membahaskan tentang Al-Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia setelah buat salat berjamaah bersama para anbiya di Al-Masjidul Aqsa, maka telah diletakkan Al-Mirqat. Al-Mirqat itu sesuatu seperti tangga, tapi satu anak tangga emas, yang lain perak. Emas, perak. Rasulullah naik dengannya ke langit. Langit yang pertama, ada atas kita 7 langit. Di antara bumi ini dan langit pertama, jarak perjalanan 500 tahun seperti mana warid dalam hadis. Ketebalan langit pertama, jarak perjalanan 500 tahun seperti mana warid dalam hadis. Dan di antara setiap langit dan langit yang atasnya juga jarak perjalanan 500 tahun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Kita orang Islam beriman bahawasanya langit itu sesuatu yang ada dan ia jisim yang kasar. Bukan ia seperti awan halus atau seperti udara, tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik dan masuk ke langit pertama dengan dia masuk dengan dia naik dan dengan Al-Mirqat. Dia masuk ke langit pertama daripada satu pintu namanya Babul Hafazah. Langit pertama ada 2 pintu. Satu pintu namanya Babul Hafazah dan satu pintu namanya Babut Taubah. Babut Taubah itu ada di barat. Yang mana ia akan ditutup apabila matahari terbit daripada barat. Itu daripada tanda-tanda kiamat yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke langit pertama dan di sana dia melihat, dia bertemu dengan Adam alaihi salam. Kerana setelah para anbiya salat berjamaah di Masjidul Aqsa, Allah Ta'ala telah mengangkat 8 daripada mereka ke langit-langit. Maka di langit pertama dia bertemu dengan Adam. Adam mengalu-alukan dia. Di langit yang kedua dia melihat Isa alaihi salam. Dan Isa seperti mana kita umat Islam meyakini, dia belum mati, dia masih lagi hidup dan dia hidup di langit yang kedua. Pada langit yang ketiga dia melihat, dia bertemu pada langit yang kedua dia bertemu dengan Isa dan Yahya, dan pada langit yang ketiga dia bertemu dengan Yusuf alaihi salam. Yang kedua Isa dan Yahya, dan Isa dan Yahya mereka sepupu kerana ibu Isa Maryam adalah adik-beradik dengan ibu Yahya. Di langit yang ketiga dia bertemu dengan Yusuf, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan waqad utiya syatra al-husni, yani Yusuf telah diberi kepadanya separuh kecantikan. Masya-Allah al-azim. Masya-Allah al-azim. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberi kepadanya semua kecantikan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling tampan sallallahu alaihi wasallam. Warnanya putih bercampur dengan kemerahan. 2 matanya luas
hidungnya mancung, dahinya luas, janggutnya dan jambangnya hitam sallallahu alaihi wasallam, rambutnya panjang, kadang-kadang sampai ke cuping telinga dan kadang-kadang sampai ke bahunya. Dua bahunya lebar sallallahu alaihi wasallam dan dadanya dan perutnya sama rata sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling cantik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kurniakan kepada kita melihat wajahnya pada malam ini dalam mimpi. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada langit yang keempat bertemu dengan Idris, pada yang kelima bertemu dengan Harun, pada yang keenam bertemu dengan Musa, pada yang ketujuh bertemu dengan Ibrahim, dan semua mereka telah mengalu-alukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di langit yang ketujuh apabila bertemu dengan Ibrahim seorang nabi yang paling hampir rupa parasnya kepada rupa paras nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dia melihat Ibrahim dalam keadaan Ibrahim alaihi salam sedang bersandar kepada Al-Baitul Ma'mur. Apakah Al-Baitul Ma'mur? Satu tempat di langit seperti Kaabah di bumi. Setiap hari akan masuk ke dalamnya 70,000 malaikat dan mereka keluar tidak akan kembali kepadanya. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling banyak dari sudut bilangan. Malaikat bukan lelaki, bukan perempuan. Dicipta daripada cahaya. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak berkahwin, tidak beranak dan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Ibrahim alaihi salam telah bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit yang ketujuh. Di sini hendaklah kita fikir tentang ini. Siapakah manusia yang paling afdal setelah Muhammad? Ibrahim alaihi salam. Maka dua manusia yang paling afdal telah bertemu di langit yang ketujuh. Muhammad dan Ibrahim. Masya Allah al-azim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah melihat di langit satu pohon yang besar namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu pohon yang besar mula pada langit yang keenam. Tengok, di antara langit yang keenam dan langit yang ketujuh ada jarak perjalanan 500 tahun. Ketebalan satu langit adalah jarak perjalanan 500 tahun. Sidratul Muntaha warid bahawasanya ia mula di langit yang keenam sampai kepada yang ketujuh dan lagi atas itu. Maka betapa tingginya Sidratul Muntaha. Rasulullah telah melihatnya pada malam Isra' dan Mi'raj. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebut tentang sifatnya bahawasanya buah-buahannya besar seperti tempayan-tempayan besar. Daun bagi pohon itu besar seperti telinga gajah. Dan pohon itu ada atasnya rama-rama daripada emas. Masya Allah al-azim. Di sana apa yang berlaku? Di sana Jibril alaihi salam. Di sini harap semua fokus dan faham ini kerana ia sangat penting. Di sana Jibril alaihi salam zahir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rupa parasnya yang asli. Yang mana dia mempunyai 600 sayap. 600 sayap. Ini kali kedua Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam rupa parasnya yang asli. Kali pertama dia melihat Jibril pada rupa parasnya yang asli itu pada Ajyad. Tempat namanya Ajyad di Makkah. Yang mana di sana Rasulullah melihat Jibril itu sebelum malam Isra' dan Mi'raj. Jibril zahir dengan rupa parasnya yang asli, membuka 2 sayap daripada 600 sayap itu, maka dia menetupkan apa yang ada di antara
di antara timur dan barat. Maka Rasulullah pada waktu itu dia pingsan. Tapi pada malam Isra' dan Mi'raj dia tidak pingsan apabila melihat Jibril dalam rupa parasnya yang asli. Tapi di Ajyad Rasulullah pingsan. Kemudian Jibril kembali kepada rupa manusia. Malaikat mampu untuk tukar rupa mereka kepada rupa manusia, tapi mereka hanya tukar rupa kepada rupa lelaki tanpa alat lelaki, kerana mereka bukan lelaki dan bukan perempuan. Dan Jibril alaihi salam dia peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ajyad. Dia peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jibril alaihi salam dia peluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah al-azim. Jibril cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada seafdal ciptaan Allah sallallahu alaihi wasallam. Cuba khayalkan kalau kita dapat peluknya sallallahu alaihi wasallam, betapa kegembiraan kita besar. Kalau kita dapat bukan peluknya sahaja, kalau kita dapat melihatnya, betapa kita gembira. Apatah lagi kalau kita peluknya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala kulli rasulin arsaltahu ya akramal akramin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia ada di langit, Jibril ada bersamanya. Jibril juga di langit datang hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gembira dengannya. Allah berfirman, "Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna." Thumma dana fatadalla, yani Jibril telah datang dekat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai jarak di antara Jibril dan Muhammad 2 busur atau kurang daripada itu. 2 ayat ini ia mengkhabarkan tentang Jibril dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. 2 ayat ini bukan maknanya Allah jadi dekat kepada Muhammad sampai ada jarak di antara Allah dan Muhammad 2 busur atau kurang. Tidak. Kita ahli sunnah wal jamaah meyakini Allah tidak seperti sesuatu. Dan dia bukan di langit, bukan di bumi, tidak memerlukan tempat atau arah. Allah bukan seperti kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit bukan kerana Allah berada di langit. Bahkan kata ulama, al-maqsudu min al-mi'raj huwa tashrifun Nabi sallallahu alaihi wasallam biitla'ihi ala ajaib fil alamil ulwi. Yang maksud daripada Mi'raj adalah mengangkat derajat Nabi Muhammad dan menambahkan kemuliaannya dengan mempertunjukkan kepadanya keajaiban-keajaiban yang ada di alam atas. Maka bukan tujuan daripada Mi'raj adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke tempat yang mana Allah ada di dalamnya. Tidak. Bahkan Allah ada tanpa tempat. Seperti mana ahli syurga akan melihat Allah Ta'ala di syurga tanpa Allah Ta'ala ada di dalam syurga atau di dalam langit. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia naik ke langit dan dia telah melihat Allah pada malam itu tanpa Allah Ta'ala ada di langit. Warid bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' dan Mi'raj dia telah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tanpa Allah berada di langit. Tanpa Allah berada di langit. Seperti mana ahli syurga akan melihat Allah tanpa Allah ada di syurga. Juga Rasulullah telah melihat Allah tanpa Allah berada di langit. Telah diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dengan isnad yang kuat seperti mana kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani daripada jalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas kata, ra'a Muhammadur rabbahu marratain. Yani Muhammad telah melihat Tuhannya 2 kali. Dan dia telah melihat Allah Taala dengan bifuadihi, yakni dengan hatinya. Allah Taala telah menjadikan kekuatan melihat
pada hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah qaul yang rajih, yang disebut oleh ulama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Jibril alaihi salam sampai ke satu tempat, kemudian dia minta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sambung. Kerana Sidratul Muntaha, malaikat yang ada atasnya, mereka tidak turun melainkan dengan izin daripada Allah. Malaikat yang ada bawahnya tidak naik melainkan dengan izin daripada Allah. Maka Jibril alaihi salam sampai ke satu tempat dan minta daripada Rasulullah untuk sambung. Dan di sini hati-hati, ada setengah orang yang mereka sebut sesuatu yang tidak betul. Ada setengah orang yang mereka kata apabila Jibril sampai ke satu tempat, dia kata kepada Muhammad, sambung seorang kerana jika saya masuk, saya akan terbakar. Tidak betul. Ini tidak betul. Ini batil. Bahkan, ini kerana Sidratul Muntaha, malaikat yang ada bawahnya tidak melepasinya melainkan dengan izin daripada Allah, dan malaikat yang atasnya tidak turun melainkan dengan izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat, Rasulullah naik ke tempat yang mana dia dengar padanya bunyi pen-pen yang diguna oleh malaikat untuk mencatat daripada Al-Lawhul Mahfuz. Dan dia telah melihat Al-Arsh. Apakah itu Al-Arsh? Makhluk Allah yang paling besar dari sudut saiz dan keluasan. Besar sangat. Ada baginya 4 tiang. Setiap tiang ada padanya satu malaikat yang besar. Rasulullah telah melihat malaikat itu dan telah melihat Al-Arsh. Al-Arsh atap syurga seperti mana kita sebut pada semalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah mengkhabarkan tentang malaikat yang membawa Arsh. Rasulullah bersabda tentang salah satu daripada mereka, "Ma baina shahmati udhunihi wa 'atiqihi masafatu 700 'amin bi khafaqani at-tayr al-musri'." Yakni apa yang ada di antara cuping telinganya dan bahunya jarak 700 tahun bagi burung yang terbang ke arah bawah. Burung yang terbang ke arah bawah perlu kepada 700 tahun kalau dia mahu sampai daripada cuping telinga ke bahu malaikat itu. Subhanallahil azim, la ilaha illallah. Allah Maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Jika satu malaikat yang membawa arash seperti itu, apatah lagi arash? Arash itu ada bawahnya Al-Kursi, makhluk yang sangat-sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat Al-Arsh dan telah melihat malaikat yang membawa arash. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke dalam syurga dan telah melihat Al-Hur Al-Ain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat perkara-perkara ajib yang lain. Dan Rasulullah telah sampai ke tempat dan di sana telah diwahyukan kepadanya kefarduan salat 5 waktu. Rasulullah pada malam itu dia telah dengar kalam Allah yang azali, yang tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Dan dia telah faham daripadanya kefarduan salat 5 waktu. Pada awalnya telah difardukan ke atas umat ini 50 salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia turun sampai ke langit yang ke-6, dia bertemu dengan Musa. Musa tanya kepadanya, berapa Allah Taala telah fardukan ke atas umat kamu? Maka Rasulullah mengkhabarkan bahawasanya 50. Maka Musa mengkhabarkan kepada Rasulullah bahawasanya dia telah cuba Banu Israel, telah difardukan ke atas mereka 2 salat, tapi ada di antara mereka yang tidak menunaikannya. Maka dia minta daripada Rasulullah untuk kembali. Kembali ke mana? Kembali ke tempat yang mana dia telah dengar padanya kalam Allah yang azali. Bukan maknanya kembali ke tempat yang mana Allah berada di dalamnya, kerana kita sebut bahawasanya Allah ada tanpa tempat, bukan di langit, bukan duduk atas arash, bukan di dalam syurga. Wajib meyakini Allah Ta'ala tidak memerlukan tempat dan arah. Bahkan dia ada tanpa tempat. Maka Rasulullah kembali ke tempat yang mana dia telah dengar padanya kalam Allah yang azali, dan dia mohon daripada Allah untuk mengkurangkannya. Maka ia dikurangkan, kemudian dikurangkan sampai ia jadi 5 salat dengan pahala 50.
maka difardukan atas umat ini 5 solat pada malam Isra dan Mi'raj. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Makkah, kemudian dia mengkhabarkan kepada penduduk Makkah tentang mukjizat itu. Golongan yang kafir, mereka kata, bagaimana kamu pergi daripada Makkah ke Palestin dengan satu malam kemudian balik, sedangkan kami perlukan 1 bulan untuk nak sampai ke sana. Mereka khabarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kata, adakah dia, yakni Rasulullah sebut ini? Mereka kata, iya. Dia kata, saya membenarkan dia, mempercayai apa yang dia kata benar. Maka dinamakan dengan As-Siddiq, kerana cepat-cepat membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian golongan yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencabar dia untuk menyifatkan bentuk Al-Masjidul Aqsa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula menyifatkannya. Dan pada zaman itu tidak ada Google, tidak ada YouTube, tidak ada Facebook untuk melihat gambar-gambar. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu bahawasanya sebelum malam itu dia tak pernah sampai ke Masjidul Aqsa. Dia duduk bersama mereka di Makkah. Mereka tahunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula menyifatkan, kemudian Jibril membawa contoh kepada Masjidul Aqsa dan mempertunjukkannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingat detail-detail Masjidul Aqsa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyifatkan seolah-olah dia yang telah membina Al-Masjidul Aqsa kerana detail-detail yang dia telah sebut. Masya-Allah al-azim. Tapi walaupun ada yang telah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mukjizat, bukan ia mencipta iman dalam hati manusia. Mukjizat adalah sebab, dan Allah yang mencipta segala sesuatu. Sesiapa yang Allah Ta'ala telah kehendak bagi dia iman, dia beriman. Dan sesiapa yang Allah telah kehendak baginya kesesatan, mesti dia sesat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini adalah setengah daripada apa yang berlaku dalam kisah Isra dan Mi'raj. Maka semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang mengambil iktibar, mengambil pelajaran daripada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan tentang Isra dan Mi'raj, dan menjadikan kita daripada mereka yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang sempurna. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, seorang yang mahu selamat, yang mahu kegembiraan yang kekal abadi di syurga, hendaklah dia ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mahu berjaya di akhirat, hendaklah ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah hati terpaut dengan cinta kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah memanfaatkan orang di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya arhamar rahimin ya akramal akramin, warzuqna syafa'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, warzuqna ya rabbana ziyarata maqamihi wasyurba min hawdih. Allahumma syaffi' Muhammadan fina, Allahumma syaffi' Muhammadan fina, Allahumma syaffi' Muhammadan fina. Allahumma ya akramal akramin, وارزقنا رؤيته في المنام على صورته الأصلية، وارزقنا شفاعته يا أكرم الأكرمين. اللهم أحسن ختامنا، اللهم فرج كرباتنا وكربات المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين. اللهم قد ضاقت بنا الأحوال ففرج كرباتنا يا الله يا كريم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين
يا علام الغيوب بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا الله يا كريم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين. يا ربنا يا إلهنا ألطف بنا وبالمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم وأحكم. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita insya-Allah bertemu pada setiap malam sampai 31 hari bulan. Kita sama-sama penuhkan masa kita dengan kebaikan dan kita akan sambung dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah bersama juga perkara-perkara yang lain, faedah-faedah yang lain pada setiap malam. Dan esok kita mahu ajar lagi doa dan zikir insya-Allah. Pada malam ini kita ambil masa lebih daripada kebiasaan untuk cerita tentang Isra' dan Mi'raj, tambahan ke atas apa yang kita telah baca pada awal majlis tentang Aqidah Tahawiyah. Esok insya-Allah kita sambung dengan penambahan faedah tentang tasawuf dan zikir-zikir yang kita akan ajar insya-Allah taala. Semoga Allah taala memberkati dan mempermudahkan urusan semua yang duduk pada malam ini dan melihat video ini dan menuntut ilmu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Harap membantu share dan like page ini untuk sebarkan ilmu dengan niat nak sebarkan ilmu, dan jemput kawan-kawan dan kenalan kita untuk sibukkan diri mereka dengan ilmu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.